Ya. Video dan audio saya nampak jelas kan? Jelas. Clear. Okey. Okey, kita on dah. Okey bang, boleh. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun dari segala dosa. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil wafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan, jadikanlah penghimpunan kami malam ini ya Allah, baik secara nyata maupun secara maya ya Allah. Jadikanlah ya Allah, walaupun pertemuan antara kami ya Allah sentiasa terhijab disebabkan teknologi, namun ya Allah Engkau jadikanlah pahala kami ya Allah pahala yang tidak terhijab, sehingga pahala kami mampu berjalan serta berlari mengetuk pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan tuan-tuan kekuatan untuk kita sama-sama menganjak, untuk sama-sama kita menghijrah, untuk sama-sama kita mengekalkan momentum, untuk sama-sama kita memegang hashtag kita jaga iman kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dan selamanya, ayuh kita memberikan, ayuh kita menzahirkan, ayuh kita mengangkat setinggi-tingginya insya-Allah, kita mengumpulkan kekuatan dan momentum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surahul azim. Tanda Allah sayang, tanda Allah rahmat, tanda Allah pandang kita, maka Allah akan sibukkan hati kita untuk memilih channel-channel dan saluran-saluran kebaikan. Tuan-tuan, andai kata malam ini, andai kata kita bagi alasan untuk tak sempat nak solat awal waktu, tak sempat nak mengaji, tak sempat nak dengar kuliah, tak sempat nak apa? Tak sempat nak datang ke masjid. Sebenarnya bukan kita tak sempat tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak sempat, bukan kita tak dan, bukan kita sibuk. Yang satu benda je yang menyebabkan kita tak sempat, kita tak dan singgah, kita tak terpi masjid, kita tak terpi kuliah. Sebab apa tuan-tuan? Bukan tak sempat, bukan sibuk. Puncanya hanya satu, sebab dosa. Kalau tidak kerana dosa, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kita sentiasa ada masa untuk Allah dan akhirat. Disebabkan dosa telah menyebabkan kita berat. Dosa menyebabkan kita lumpuh. Dosa menyebabkan kita sallallahu alaihi wasallam, kita tak jumpa jalan. Dosa yang menyebabkan kita sibuk. Dosa yang menyebabkan kita tak sempat. Jadi sebenarnya bukan kita tak sempat, bukan kita sibuk pun. Dosa kita yang menyebabkan kita memang tak ada masa. Dan dosa yang telah meragut, ataupun dalam erti kata sekarang ni, dosa merupakan antivirus
yang telah menelan sistem imunasi ketaatan dan keimanan serta perasaan kita pada masjid, perasaan kita pada Allah, perasaan kita pada akhirat, perasaan kita pada Al-Quran, perasaan kita pada sedekah menjadi berkurang dan semakin samar serta pudar. Sebab apa? Sebab dosa tadi dia merata. Dosa itu adalah virus. Virus yang paling bahaya dalam dunia namanya al-ithmi ataupun dosa yang boleh melemahkan serta melumpuhkan sistem imunisasi keimanan, ketaatan, kerendahan, kehambaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan yang sama-sama menyaksikan pada ini kita panggil kuliah larut malam kuliah larut malam tarakuca. Bukan apabila larut malam ini kita panggil sallallahu alaihi wasallam kita panggil apa? Kuliah larut malam tarakucaca. Jadi insya-Allah tuan-tuan bila sebut tentang ilmu ni dia tidak ada batasan waktu. Tak semestinya kita berada dalam kuliah maghrib, tidak semestinya kita berada mesti ada kuliah subuh. Dan itu hanya waktu-waktu rasmi kita berkuliah. Tetapi kadang-kadang saat-saat ketika ini tuan-tuan, kalau boleh kita cadangkan mungkin kepada program TV ataupun kepada semua pihak-pihak saluran media yang ada, kadang-kadang waktu-waktu sebegini kita kena ada ruang yang sebegini. Kita kena lazimi sallallahu alaihi wasallam Muhammad selain daripada kuliah maghrib, kuliah subuh yang kita dah biasa, kuliah duha dan sebagainya, kuliah asar, kadang-kadang kita kena panggil kuliah larut malam. Kita kena ada momen-momen situasi macam ni. Sebab apa? Sebab hidup ni umpama bawa kereta tuan-tuan, bawa kereta di atas satu lebuh raya yang sangat padat, yang sangat sesak, yang sangat penuh dengan kenderaan. Kita akan jadi apa? Kita akan jadi penat. Bila jadi penat, kita perlukan kawasan rehat dan rawat. Untuk apa? Merawat jasad, merehat mata dan juga jasad tubuh badan kita dah penat. Maka kita berhenti seketika untuk kita charge kembali sebelum kita sambung perjalanan. Jadi hidup kita macam tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah buat hidup kita, bermula kita bangun pagi tadi, dah berapa jam dah kita tengok dosa. Dah berapa jam dah kita dengar dosa. Dah berapa jam dah mulut kita membicara tentang dosa. Bila dosa tadi berjam-jam kita terdedah dengan dosa, menyebabkan hati kita injit, hati kita penat, hati kita tercedera. Tuan-tuan, kalau kulit ataupun tangan kita tercedera, kita boleh ambil iodin, kita boleh ambil kapas, kita boleh ambil ubat yang kita nampak, kita pergi tampal dan sebab kita nampak. Tapi kalau hati kita tercedera, hati kita injek tuan-tuan, apa kita nak buat? Dan apa kelengkapan dan keperluan yang harus kita pegang untuk kita merawat dan menampung luka yang sangat dalam, luka hati. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah terbakar, panggil bomba, terbakarnya hati, siapa yang tahu? 999, jenayah membawa pada. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kita pada malam ni. Itulah sebagai mukadimah kita tuan-tuan. Maka apa yang nak sebut, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kenapa kita kena berkuliah, kenapa kita kena ada ruang macam ni tengah-tengah malam, mungkin ada orang tak selesa, mungkin ada orang nak lena. Sebenarnya apa saya kata apa tadi? Kita dah hari ni kita dah lalui perjalanan berjam-jam. Macam-macam kita tengok, macam-macam kita dengar, macam-macam kita sentuh, menyebabkan dosa tadi dah terberat dan terbeban dalam hati yang kita tak nampak, menyebabkan hati kita menjerit, hati kita sedang meronta-ronta. Ya Allah, lepaskan, cor do mujib, lepaskan aku daripada dosa, cangkaman dosa. Hati penat, hati letih, hati injet, hati terluka, hati berdarah. Tetapi berapa orang yang ambil kisah bila hati dia terluka dan berdarah disebabkan dosa. Jadi kuliah seumpama ini, ruang seumpama ini, sebenarnya kita tarik, dia main tarik tali. Kita sedang tampung balik, kita sedang buh balik ubat-ubat luka pada hati kita dengan zikrullah, dengan kata-kata yang baik, dengan peringatan-peringatan mau'izah dan tazkirah, supaya apa? Hati kita tersenyum kembali. Bukan hanya bibir yang tersenyum, muka yang tersenyum, hati pun kena pastikan tersenyum. Tuan-tuan, selama ni kita sibuk jaga hati orang, kan? Pekerja sibuk jaga hati bos, jiran sibuk jaga hati jiran, suami sibuk jaga hati isteri, anak sibuk jaga hati ayah. Hati kita siapa nak jaga tuan-tuan? Kalau hidup semua orang nak menjaga hati orang, hati kita siapa nak jaga? Maka malam ni kuliah seumpama ini sebenarnya kita sedang menjaga hati kita. Hashtag kita jaga hati kita, kita jaga iman kita, Allah jaga hidup kita. Jadi kuliah seumpama ini tuan-tuan sangat penting. Sebab apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab waktu inilah kita sedang nak check balik, kita nak counter balik, kita nak muhasabah balik, kita nak
post mortem balik. Hari ni aku dah buat apa? Hari ni aku dah cakap apa? Hari ni aku dah tengok apa ya Allah? Sebelum aku tidur, andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita tidur, tuan-tuan. Andainya malam ini malam yang terakhir untuk kita bernafas di atas muka bumi Allah. Agak-agak apa kata-kata yang tuan-tuan nak sebut pada malaikat? Apa kata-kata terakhir tuan-tuan dan saya yang kita nak lafazkan? Andai ku tahu malam ini ajalku, apa yang ku sebut kepada malaikat maut. Andai ku tahu malam ini ajalku. Andainya malam ini adalah ajal kita, tuan-tuan. Kita nak sebut apa pada malaikat yang sedang on the way mencabut nyawa. Kita tak sempat dah nak pegang game. Kita tak sempat dah nak pegang business card. Kita tak sempat dah nak pegang kad kredit dan kad debit. Kita tak sempat dah nak scroll shopping barang di Shopee, Lazada. Kita tak sempat dengan benda dunia. Andai ku tahu malaikat sedang on the way. Maka suasana dan ruang seperti ini, tuan-tuan, kita sedang kita nak counter check balik. Andai ada ruang-ruang posisi-posisi hati, posisi-posisi amalan kita yang terkurang, maka kita nak check balik. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih Sallallahu Alaihi Muhammad kepada yang seperti yang tertera pihak Fastaqim Global Sallallahu Alaihi Muhammad kepada saluran rasmi Taman Syurga kita, Cawangan Maya, itulah audio kuliah Abang Ben kita atau Abang Abu Bakar dan seluruh yang warga kerja yang terlibat dalam pitch rasmi audio kuliah yang kita bersiaran pada malam ni. Saya rasa ini kali pertama lah, ini mungkin JV ataupun sentuhan sulung saya lah bersama dengan audio kuliah secara live sebegini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita tak ada lah tajuk berat sangat, sebenarnya kita hanya nak sembang-sembang je malam ni sebagai buah mula kita kata. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bila kita berbicara tentang tajuk yang diberikan pada malam ni adalah The Grand Beginning. Apakah tu The Grand Beginning? Grand ni apa? Grand ni satu benda yang huge, satu benda yang besar, satu benda yang azim, satu benda yang hebat, satu benda yang high class, grand. Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, beginning. Beginning ni apa? Permulaan. The Grand Beginning. The Grand Beginning, permulaan yang baik. Permulaan yang hebat. Permulaan yang grand. Permulaan yang high class. Apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan? Sallallahu Alaihi Muhammad. Okay? Kita dah sampai masuk minggu ketiga dalam bulan Zulhijjah. Dan selepas Zulhijjah, kita akan bertemu dengan bulan sulung, iaitu bulan Muharram. Dan bila sebut Zulhijjah, Muharram, tak lain dan tak bukan kita akan teringat lagu Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah atas keyakinan dan iman yang teguh. Kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Tuan muslimin dan muslimat, itulah lagu tema rasmi yang akan berkumandang di corong-corong radio, corong-corong khutbah. Khutbah tak ada lah kan? Di corong-corong kuliah dan ceramah. Okey, tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad, kita nak faham macam ni. Bulan-bulan Islam ni, okey, Allah buat nama-nama bulan ni, tuan-tuan, dia sebenarnya diambil bersempena dengan sesuatu peristiwa. Contoh, saya ambil dulu contoh Ramadan. Ramadan dia datang di perkataan Ramda ataupun Ramadan atau Ramda yang bermaksud kedudukan bulan di mana bulan sampai bulan Ramadan, bumi akan berada paling hampir dan paling dekat, paling taqarrub dengan matahari. Bila bumi berada dalam keadaan dalam orbit, dia beredar dan berpusing mengelilingi matahari setiap hari, setiap jam, setiap detik. Sampai bulan Ramadan, kedudukan bumi, the distance, bukan social distance, tetapi the earth distance, jarak bumi dengan matahari paling dekat bila setiap kali bulan Ramadan. Bila dekat bermaksud paling panas. Bila paling panas, tuan-tuan, maka dipanggil sebagai Ramda. Dia berkata Ramadan. Ramadan ataupun Ramda, tuan-tuan, ibu dan ayah, Ramadan bermaksud kedudukan jarak yang paling panas. Maka disebabkan itulah Ramadan. Ulama tambah alif nun, maka dia jadi Ramadan. Bulan di mana paling panas. Sebab itulah kadang-kadang bulan puasa ni kita rasa paling panas. Maka itu disebabkan nama Ramadan.
Tuan-tuan, Zulqa'dah, Qa'ada berasal dari perkataan Qa'ada bermaksud duduk-duduk, santai-santai, rehat-rehat di rumah. Maka Zulqa'dah adalah bulan tidak ada aktiviti istimewa. Sebab apa? Sebab orang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Maka Zulqa'dah orang duduk dalam rumah, iaitu Qa'ada, duduk-duduk, rehat-rehat dalam rumah, maka dipanggil Zulqa'dah. Zulhijjah, Zul bermaksud kepunyaan, belongs to. Hijjah bermaksud hujaj, iaitu orang yang mengerjakan haji. Maka Zulhijjah bermaksud bulan kepunyaan untuk orang-orang yang mengerjakan haji. Maka Allah meraihkan orang pergi haji, maka namanya Zulhijjah. Muharram, kenapa namanya Muharram tuan-tuan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, siapa Muharram? Siapa kenal Muharram? Muharram adalah menantu Mustafa Al-Mashhur Al-Buwaya. Kan? Dalam cerita Ahmad Al-Baq, Safurah kahwin dengan, siapa ingat? Syawal kahwin dengan Safurah kan? Betul kan? Syawal kahwin dengan anak-anak A.R. Tompel dalam cerita Ahmad Al-Baq. Muharram, Safar, Syawal. 3 beradik menantu dia. Kahwin dengan Qasidah, Safurah, tak ingat seorang lagi. Dia nak beritahu tuan-tuan Allah SWT Muhammad. Muharram ni dia datang perkataan haram lah. Haramun, haram. Bermaksud, orang yang pergi haji, Allah dah ampun, Allah dah bersih dosa dia. Sama juga orang yang mengerjakan puasa Arafah yang disebut yukaffirus sanah. Orang yang berpuasa Arafah yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Siapa yang berpuasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah, maka Allah ampunkan dosa dia setahun sebelum dan setahun kemudian. Setahun sebelum, setahun kemudian. Ataupun setahun kemudian, setahun sebelum. Bermaksud Allah dah padam dosa kita bulan Zulhijjah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah padam dosa kita bulan Zulhijjah, bermaksud Allah tak mau kita buat dosa baru. Bila Allah tak mau buat kita buat dosa baru, maka Zulhijjah bulan pengampunan dosa. Maka habis dosa masuk Muharram, bermaksud kamu diharamkan mencipta dosa baru setelah kamu Allah padam kosong. Itu bermaksud makna maksud Muharram. Boleh faham tuan-tuan? Itu sebagai mukadimah dia. Tuan-tuan, ibu dan ayah, bila sebut tentang hijrah, bila sebut tentang the grand beginning, tuan-tuan boleh sebut kat saya, apa yang tuan-tuan faham tentang the grand beginning? Permulaan yang hebat. Siapa boleh bagi idea kat sini? Sat, sebelum kita sambung, kita rehat Sat. Kita tengok dulu komen-komen yang ada. Sallallahu alaihi Muhammad, rindu kepada Anna. Ya, kepada Faiz Helmi, Puan Fauzia Muhammad, tak tidur lagi ya. Faizah Taylor sedang jahit baju Akhi Abu Nu'man, sallallahu alaihi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Tiang, orang Sungai Tiang Oh, saya Padang Teruk. Sungai Tiang selamat tidak ada sebarang kes InsyaAllah, alhamdulillah. Akhi Ba'i Yamaha, Sungai Tiang, Ustaz Bazid Aziz daripada Muar, terima kasih orang Johor, mudah-mudahan JDT juga diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada sebarang musibah, insya-Allah. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh follow saya? Can you follow me or you want me to follow you? Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Saya tanya apa tadi? Soalan saya, siapa yang boleh komen, sebut kat saya apakah peristiwa yang tuan-tuan tahu tentang the grand beginning, permulaan yang hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana peristiwa yang tuan-tuan faham, yang tuan-tuan boleh teka ataupun yang tuan-tuan tahu, apakah contoh peristiwa yang hebat ataupun disebut the grand beginning. Permulaan yang hebat, the grand beginning ataupun the grand sebenarnya tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tajuk kita ni the grand beginning but the great ending. Grand beginning and great ending. Ini dalam hidup kita nak capai dua benda ni. Okey, grand beginning and great ending. Permulaan yang hebat, sallallahu alaihi wasallam, permulaan yang bukan hebat, permulaan yang grand. Permulaan yang besar, okey, permulaan yang besar, sallallahu alaihi wasallam, permulaan yang awesome tetapi pengakhiran yang hebat. Tu macam tu. Lihat tu. Hebat. Okey lah tu. Sampai kau halal Okey, ayat. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan
Sorry, siaran tergenala seketika. Okay, insyaAllah. Okay, bila sebut the grand beginning, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita, Allah buat permulaan. Bila sebut tentang hijrah, bila sebut tentang the grand beginning, sebenarnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita nak faham macam ni. Hijrah ni adalah salah satu proses yang takkan berubah sampai bila-bila. Dengar ayat saya. Hijrah adalah proses yang takkan berubah sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab sifat hijrah sentiasa berubah. Dan perubahan untuk hijrah takkan berubah sampai bila-bila. Ayat ni macam pening sikit kan? Pening lah. Okay? Boleh faham tak ayat saya? Okay? Hijrah adalah salah satu proses yang takkan berubah sampai bila-bila. Hijrah adalah salah satu proses yang takkan berubah, yang takkan berhenti sampai bila, selagi mana tak kiamat. Maksudnya apa tuan-tuan? Hijrah tu akan berjalan. Dia takkan berubah. Kalau dia berubah, dia stop. Jadi bila sebabkan hijrah tak berubah, maka sebab itulah kita boleh sampai di sini. Kalau hijrah tu stop, bermaksud tuan-tuan takkan sampai ke alam dunia. Jadi Allah buat tuan-tuan, hidup manusia kita ni sendiri pun adalah hijrah. Kalau tak hijrah, kita takkan sampai malam ni. Kalau tak hijrah, tuan-tuan pun takkan ada phone. Kalau tak hijrah, tuan-tuan pun tak reti nak buat live FB. Because of hijrah, kita berada di tahap ini, Allah izinkan. Nampak tak? Hijrah adalah satu booster and kuasa super power yang boleh menyebabkan kita akan terlonjak menuju ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka the grand beginning, permulaan yang hebat, permulaan yang grand sebenarnya, bila Allah buat kita berada di alam roh, berpindah ke alam rahim, alam transit RNR yang kedua. Maka berlakulah proses penghijrahan yang pertama, bila kita dihijrahkan daripada alam roh, iaitu alam perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Allah pindahkan kita kepada alam rahim, alam yang ada jasad dan ruh. Kalau alam ruh tidak ada jasad, maka hijrah kita yang pertama adalah peristiwa daripada R yang pertama kepada R yang kedua, rahim, ruh kepada rahim. Bila kita duduk dalam perut ibu, tuan-tuan, ini the grand beginning. Okay? Penghijrahan kita bermula bila kita tidak ada tenaga, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh ada kaki. Kita ada kaki, ada tangan, tapi kita tak boleh berlari. Kita tak pandai berenang. Nampak tak the grand beginning? Kita tak pandai berenang. Kita tak pandai kuat lentang. Tetapi tidak ada kes yang dilaporkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita boleh lahir ke dunia tanpa ada kejadian bayi yang lemas dalam perut ibu, sedangkan kita tidak ada kemahiran untuk berenang. Tuan-tuan boleh pernah fikir tak? Memanglah adalah kejadian terpencil, bayi lemas dan sebagainya. Itu kes-kes yang terpencil lah. Tapi umumnya tuan-tuan, kita tidak ada skill untuk berenang dan kita tidak pernah diajar untuk berenang, tuan-tuan. Kita tidak ada ilmu untuk swimming punya skill. Tapi bila duduk dalam perut mak, bayangkan, mak makan kotiau goreng kita telan. Mak boh tertarik kita sapu. Contoh pada malam ni, okay? Bayi-bayi yang berada dalam perut, apa yang mak dia makan, yang itulah bayi telan. Tapi tuan-tuan ibu dan ayah, the great beginning yang berlaku apabila mak makan, mak minum, masuk dalam alam rahim, kenapa bayi tak tenggelam dalam makanan dan minuman ibu? Tuan-tuan pernah fikir tak, tuan-tuan? Inilah Allah buat permulaan kita yang sangat hebat. Setiap kali makanan dan minuman turun dalam perut ibu, apa yang anak buat, maka Allah akan ajar bayi itu akan tercapai dalam perut ibu. Kalau bayi kalau seorang bayi, kalau dia tak terkapai-kapai, maka dia akan mati lemas. Disebabkan Allah buat bayi tu dia ada skill, nature swimming skill dalam perut ibu, menyebabkan kita tak lemas dalam perut mak. Nampak tak? Great tak? Memang sangat great. Sebab apa? Sebab yang buat pun memang the greatest one. Allah yang buat, maka Allah itu hebat. Maka permulaan kita dah cukup hebat dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kejadian manusia tu Allah buat, laqad khalaqnal insan, diciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, with the best creation, dengan sebaik-baik kejadian, dengan the great beginning permulaannya. Nampak tak? Maka hijrah kita memang sangat hebat. Kita tidak pernah belajar berenang, tapi kita ada skill berenang tanpa perlu kita belajar. Ini namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu turun dari langit. Apakah itu? Tuan-tuan boleh buat teka-teki ke anak. Sebutkan ilmu laduni pertama yang kita belajar dalam perut mak. Namanya ilmu berenang. Sebab apa? Sebab kita tak mati lemas. Kalau kita
tak ada berenang, maka kita akan lemas lah. Mak boh tertarik, mak boh kopi goreng, kopi goreng pula. Kopi pekat, memang pekat kita mati dalam kopi. Ada pernah dengar seorang bayi dilaporkan mati lemas dalam teh tarik yang mak dia minum? Tak ada kan? Tak ada. Tapi sebab itulah Allah buat the great beginning. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Saya tak bercadanglah nak terlalu fokuskan pada hijrah Nabi sebab ini sebagai mukadimah dia saja. Kita ambil hijrah-hijrah yang dekat dengan kita. Okey, tuan-tuan, bila kita sebut tentang hijrah, tuan-tuan kena ada dua niat belajar tentang hijrah ni. Tuan-tuan, ibu dan ayah ya, tuan-tuan dan saya kita kena dua niat bila nak dengar cerita tentang hijrah ataupun awal Muharram. Yang pertama, kita nak lebih memahami, mendekati dan mencintai sirah Nabi. Ini niat yang pertama. Ya Allah, aku dengar kuliah awal Muharram, aku dengar cerita tentang hijrah, niatku yang pertama, ya Allah, aku nak lebih memahami, aku nak lebih mencintai dan aku nak lebih menyelami. Okay, tak kenal maka tak cinta. Maka aku nak lebih kenal supaya aku lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan sirah-sirah hijrah yang lain. Okay, nabi-nabi lain pun sama juga. Jadi tujuan kita belajar sirah sebab apa? Sebab nak cinta Nabi. Sebab kita nak tahu, ya Allah, susah payahnya Nabi. Ya Allah, kita nak tahu, tuan-tuan, kita nak tahu macam ni karakter Nabi. Kita nak tahu, ya Allah, hebatnya Nabi kita ni. Ya Allah, awesome-nya Nabi kita. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelemahan umat Islam hari ini, akhir zaman, kita tak kagum dengan agama kita. Kita tak kagum dengan amalan solat. Kita tak kagum dengan amalan puasa. Kita tak kagum dengan umrah dan haji. Kita tak kagum dengan azan. Kita tak kagum dengan masjid. Kita tak kagum dengan ilmu Allah Azza wa Jal. Kita tak kagum dengan Nabi kita. Macam mana nak ikut? Nak ikut, kita kena kagum dulu. Kenapa anak kita boleh ikut Ronaldo, boleh ikut Neymar, boleh ikut Philip Coutinho, boleh ikut penyanyi-penyanyi? Sebab apa boleh ikut? Sebab dia kagum dengan apa kelebihan yang penyanyi itu ada. Betul tak? Bila orang yang minat Sallallahu Alaihi Muhammad, Neymar, contoh Neymar yang bermain di Paris Saint-Germain, Jerman, yang merupakan pemain yang paling tinggi yuran penghijrahan. Tengok, pemain pun ada penghijrahan walaupun dia tak Islam. Okay? Hijrah ni bukan hanya kita, main bola pun dia kena hijrah. Tengok, dia berhijrah daripada satu kelab ke satu kelab, daripada Barcelona ke Paris Saint-Germain, akhirnya dia menjadi manusia paling mahal. Yuran penghijrahan yang berharga 198 juta euro bersamaan dengan 1.1 bilion ringgit Malaysia. Baru yuran penghijrahan, belum campur dengan duit jadi duta dan juga gaji harian atau bulanan. Kaya tak? Kaya. Bermaksud siapa yang suka hijrah, confirm dia akan kaya. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapa yang suka hijrah, maka Allah akan luaskan rezekinya seluas mata memandang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah ya, maka hijrah kita kena niat dengar cerita hijrah awal Muharram. Yang pertama, niat untuk apa? Aku lebih memahami supaya aku lebih mendekati serta aku lebih mencintai sirah dan sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, kita kena ada niat belajar sirah untuk kita rasa bersalah pada orang-orang yang berkorban dan berhijrah zaman dulu. Kalau tidak kena pengorbanan orang dulu, tuan-tuan, saya takkan pandai boleh pakai kopiah. Saya takkan pandai untuk bertasbih. Tuan-tuan takkan pandai boleh baca alif bata. Tuan-tuan takkan kenal jalan ke masjid. Kita takkan kenal Allah disebabkan tanpa pengorbanan dan penghijrahan orang-orang terdahulu. Maka tuan-tuan, kalau orang dulu boleh bersengkang mata, berair mata, berdarah untuk pastikan Islam sampai pada hati kita pada malam ini, apa yang tuan-tuan buat untuk agama? Apa yang saya buat untuk Nabi? Apa yang kita dah buat untuk agama Allah Azza wa Jal? Kita kena belajar awal Muharram dengan cerita hijrah. Kita kena rasa bersalah. Ya Allah, aku tak buat apa-apa untuk agama, ya Allah. Apa yang telah aku lakukan, ya Allah? Aku nak syurga, tapi aku tak sumbang apa pun pada agama. I have no contribution to my religion, ya Allah. Malunya. So belajar untuk rasa malu dan rasa bersalah bila kita dengar cerita awal Muharram dan kisah hijrah. Sebab ya Allah, orang-orang terdahulu sangat hebat pengajaran, pengorbanan mereka. Untuk apa? Kesusahan mereka adalah untuk kesenangan kita. Kesenangan dahulu adalah untuk kesenangan generasi akan datang. Kepayahan mereka adalah untuk kemudahan kita. Air mata mereka adalah untuk senyuman kita. Kita boleh senyum ni sebenarnya, kita boleh kenyang malam ni disebabkan laparnya mereka. Kita boleh tidur nyenyak malam ni disebabkan apa? Disebabkan bersengkang matanya mereka. Siapakah mereka? Para nabi, para sahabat, para alimin, para syuhada, para solehin, orang-orang alim dulu yang jaga agama.
tatang agama lebih daripada minyak yang penuh supaya Islam sampai pada kita. Mereka tak mau kita masuk Kristian, mereka tak mau kita tak kenal Allah, maka mereka sanggup bersengkang mata, sanggup lapar dan dahaga. Yang penting Islam sampai ke kita. Maka kisah hijrah adalah kisah kita kena rasa malu dan bersalah dengan pengorbanan penghijrahan umat-umat dan generasi terdahulu. Satu. Tuan-tuan, yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, bila sebut tentang hijrah, mungkin penutup lah kot malam ni, kita singkir santai-santai, ringkas-ringkas je. Dah sampai setengah jam dah, 30 minit. Saya target dalam 30 minit cukup lah kan? Sampai santai-santai kita sembang kot dan soalan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Apa kaitan hijrah akhir zaman ni? Hijrah akhir zaman ataupun dengan peristiwa ujian musibah PKP. Tuan-tuan cuba fikirkan. Awal Muharram dan hijrah. Saya nak ketuk minda tuan-tuan, saya nak ketuk kepala saya juga. Jom kita bagi fikir sikit. Apa kaitan, apa pengajaran yang kita boleh ambil hijrah? Di mana posisi hijrah dalam konteks ujian musibah COVID-19 dan PKP yang sedang kita lalui sekarang? Hijrah ni apa? Pindah. Hijrah ni apa? Bertukar. Hijrah ni apa? Movement. Hijrah ni apa? Repost. Hijrah ni apa? Re-upgrading. Hijrah ni apa? Restructuring. Hijrah ni apa? Replacement. Hijrah ni apa? Renew. Hijrah ni apa? Recharge. Ini istilah-istilah yang dialah maksud hijrah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Allah buat hijrah? Hijrah adalah satu anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Tanpa hijrah, orang Madinah takkan kenal Nabi. Tanpa hijrah, orang Madinah takkan kenal Islam. Tanpa hijrah, tuan-tuan takkan dapat selfie dengan Masjid Nabawi. Setuju atau tidak? Disebabkan hijrah lah kita boleh ambil gambar, berselfie, buat live video. Di mana? Di Masjid Nabawi. Tanpa hijrah, Islam takkan sampai di Masjid Nabawi. Orang akan kekal dengan agama Yahudi dan juga Kristian. Betul tak? Disebabkan hijrah lah Islam sampai di bumi Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tuan-tuan tengok kubah hijau, tuan-tuan tengok makam Jannatul Baqi', tuan-tuan tengok pagar-pagar Madinah, tuan-tuan tengok Masjid Nabawi, tuan-tuan kena rasa, ya Allah, susah payah Nabi berjalan jauh ribuan kilometer, tuan-tuan, ratusan kilometer, berpuluh-puluh malam, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, punya tersergamnya indah Madinah. Kita tengok Madinah, kita tak rasa apa tau. Kita kena tengok Masjid Nabawi. Kita kena menitik air mata, ya Allah. Di setiap tiang dan bucu Masjid Nabawi ada air mata Nabi. Di setiap tiang dan bucu penjuru Masjid Nabawi ada darah yang mengintis dan mengalir daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan dan juga menjaga Nabi. Jalan kaki sejauh mata memandang 15 hari 15 malam, tuan-tuan, ibu dan ayah, untuk membawa Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka terbinalah Madinatul Munawwarah. Maka Madinah terbina dengan air mata. Madinah terbina dengan darah. Madinah terbina dengan keringat dan titisan peluk. Tuan-tuan, kita buat apa? Ada tuan-tuan pernah menangis kerana Allah. Ada tuan-tuan pernah berdarah kerana menegakkan agama. Ada tuan-tuan pernah berlapar kerana menegakkan agama. Ini soalan untuk saya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita tak ada, soalan yang saya tanya tuan-tuan kita tak ada jawab. Malu, tuan-tuan. Nak minta syurga pun malu. Sebab apa? Kita duk tanya apa orang bagi kat kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tetapi apa yang kita bagi kat agama. Jangan tanya apa yang suami bagi kat isteri. Tapi isteri tanya apa yang aku bagi pada suami. Seorang suami jangan tanya apa yang isteri bagi. Tapi kita tanya apa yang suami bagi pada isteri. Seorang pengerusi jangan tanya apa yang jemaah bagi. Tapi pengerusi masjid tanya apa yang aku beri pada jemaah. Seorang bos jangan tanya apa yang pekerja bagi. Tapi bos tanya apa benda yang aku bagi sebagai seorang bos. Seorang ustaz, seorang guru jangan tanya apa yang murid bagi. Tapi tanyalah apa yang aku beri pada muridku. Seorang murid tanya apa yang guru, jangan tanya apa yang guru beri, tapi tanyalah apa yang aku beri pada guru. Kalau semua orang sibuk menanya dan menyalahkan diri, bukan menyalahkan dirilah, mencari posisi dirinya, sallallahu alaihi wasallam, kita takkan sempat mengecam dan mencari kesalahan orang lain. Kita akan sibuk mencari di mana salah silap dan muhasabah aku. Tuan-tuan, ibu dan ayah, 53 tahun Nabi duduk di Mekah, tuan-tuan, bukan satu benda yang ringan, bukan satu benda yang kecil, bukan satu benda yang main-main, tuan-tuan. Hijrah ni adalah, dia ada kaitan dengan pengorbanan. Sebab itulah, pengorbanan, korban berlaku dalam Zulhijjah, hijrah berlaku dalam bulan Muharram mengikut takwim kita lah. Walaupun hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram pada zaman Nabi. Korban, hijrah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Iman, jihad, hijrah. Iman, hijrah, jihad. Tiga ni Allah rangkumkan dalam Al-Quran. Dia mesti berjalan serentak. Three package in one. Kamu nak hijrah, mesti ada iman. Kamu nak hijrah, kamu mesti berjihad. Kamu mesti melawan. Kamu mesti meninggalkan. Meninggalkan apa?
hijrah kita setiap hari yang berlaku adalah meninggalkan selimut, meninggalkan bantal, meninggalkan katil, meninggalkan mimpi yang enak. That is our first hijrah. Setiap hari tuan-tuan. Kalau kita tak boleh nak subuh, laki-laki front lainnya berada di saf pertama subuh di masjid, jangan sembang serta tentang hijrah. Saudara Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, maka kita tak layak. Saya pun sama juga. Saya sibuk sembang hijrah malam ni. Saya pun tak tahu esok subuh saya boleh bangun tak. Saya malu tuan-tuan cerita tentang hijrah. Tapi itulah muhasabah kita sallallahu alaihi Muhammad. Maka saya rasa cukup lah kot hijrah. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita masing-masing tanya. Asatidzah tanya, apa yang aku bagi pada masjid? Masjid tanya, apa yang aku bagi pada asatidzah? Kita masing-masing menjaga repost, menjaga portion kita. Jangan sibuk tanya rumah tangga orang lain. Okay, sibuk jaga rumah tangga kita dulu. Barulah tak timbul rasa salah menyalah. Dalam program jemputan, ustaz jangan demand. Tapi penganjur jangan berkira. Boleh faham tuan-tuan? Dia win-win situation. Ustaz jangan demand, penganjur jangan berkira. Dia macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing jaga post masing-masing. Okey, tuan-tuan, ibu dan ayah, ya, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'a. Tuan-tuan, saya secara pengalaman peribadi dia, sebelum terciptanya nama Manis, Ustaz Manis ni pun, saya berjalan jauh tuan-tuan. Saya mula berdakwah saya di dalam ladang sawit, ladang koko, dalam hutan di penjuru Sabah, penjuru Filipin, penjuru pantai, penjuru Malaysia Timur tuan-tuan. 5-6 tahun saya masuk ladang, 5-6 tahun saya masuk hutan, 5-6 tahun saya masuk kampung. Tuan-tuan, sampailah penjuru peta Malaysia sempadan Filipin, tempat berlakunya Ops Daulat 2013 di Kesultanan Sulu dan sebagainya. Itulah tempat-tempat dakwah saya. Jadi nak beritahu pun tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, rupanya itulah tarbiyah yang Allah ajar pada diri saya untuk menjadi Ustaz Manis, untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi orang yang mengaku pendakwah. Maka kamu kena lalui momen-momen hijrah. Kamu kena tinggalkan tempat tanah air kamu. Hijrah adalah berani untuk meninggalkan apa yang paling dekat dan apa yang paling kamu sayang. Hijrah adalah meninggalkan siapa yang paling kamu sayang bila-bila masa sahaja. Tuan-tuan, hidup kita akan diuji dengan benda yang paling dekat, dengan benda yang paling kita sayang. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim AS diuji untuk menyembelih anaknya Ismail. Sebab apa? Ketika itu, yang paling dekat dengan Nabi Allah Ibrahim AS ialah Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail bin Ibrahim AS. Bila dua ni paling dekat dengan Nabi Ibrahim, sembelih tengok, jangan cakap banyak. Jangan pandai cakap, you have to prove. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya, Allah suruh Nabi Allah Ibrahim buktikan. Dan maka tinggalkan. Dah lama daripada Palestin, 1,500 km. Okay, jalan jauh, kaki. Kena tinggal dua beranak pula. Tinggal balik Palestin. On the spot, baru sampai. Penat, patah balik pula. Meninggalkan. Tangan sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangankan. Sayangkan duit, masuk kurban satu bahagian. Sayangkan Allah, masuk kurban satu ekor kambing. Maka sebenarnya kita telah, Allah nak tengok hijrah kita, kita sembelih rasa sayang kita pada dunia. Itulah hijrah kita tuan-tuan. Okay. Hijrah kita juga adalah meninggalkan rehat, meninggalkan kenyang, meninggalkan tidur yang enak, meninggalkan kecaman pada orang. Okay. Jadi kita ambil yang dekat-dekat lah. Tak payah sembang lah cerita tentang hijrah, angkat senjata lah, 500 km lah. Tak payah, kita sembang yang basic-basic dulu. Ni kalau benda basic pun bakit subuh pun tak settle, jangan sembang lah cerita tentang jihad Palestin. Kan? Settle dulu subuhmu dulu. Jadi subuh tu adalah hijrah dan jihad kita yang paling dekat. Okay? Merdeka Day is every day when you can push your body, leave your bedroom. Boleh? Sallallahu alaihi Muhammad. Okay? Hari Merdeka adalah setiap hari sebenarnya. Hari Merdeka adalah bila kita mampu meninggalkan sembelih rasa lena, tidur yang mimpi yang indah dan juga bantal busuk kita tu, bantal bilik tidur kita ya. Sebab lena tidur tu umpama dunia. Tinggalkan duniamu sebelum meninggalkan dunia. Itulah hari kemerdekaan yang sebenar. Okay, jadi cukuplah kot sekadar yang dapat dikongsikan malam ni. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. The grand beginning, Allah dah mulakan perjalanan hidup kita dengan penuh grand. Maka tugas dan tanggungjawab kita untuk memastikan ending hidup kita
penuh dengan grade. Grand beginning daripada Allah. Great ending kita yang tentukan. Pastikan pengakhiran kita berakhir dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi terima kasih banyak kepada pihak admin, page rasmi Odo Kuliah dan semua yang terlibat dalam menjayakan program Bicara Wara yang terbaik pada malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak promo album Ustaz. Album saya duduk kat mana? Ustaz, tunggu Ustaz, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Iklan Ustaz, nak ambil album. Okey, kembali bersiaran bersama-sama di Salam Rancangan. Ya. Salam Sri Muhammad. Okey. Tuan-tuan di tangan saya nampak ini sekadar atas permintaan saya pun terlupa tadi, tak berniat pun. Tapi tak apalah, benda baik kita kena share kan. Okey, di tangan saya ada album boleh kata terbaru jugalah. Siapa yang belum memiliki, yang pernah memiliki album saya yang biasa ada di Astro Oasis, di TV Al-Hijrah dan TV-TV yang satu dengannya. Inilah koleksi album zikir saya, ada 3 CD. Tapi yang sempat saya ambil yang tercapai ni ada 1 CD, nampak tak? Nampak? Okay, Munajat Zikir Munajat Firdausi Ustaz Manis. Cover ni ambil kat Australia tau. Jangan main-main. Okay, album ni berharga asalnya RM19.90, tapi istimewa untuk tuan-tuan adalah RM RM10. Boleh? Okay, RM RM10. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi siapa yang diskaun 50% lah, separuh harga, tinggal RM10 saja. Harga asalnya RM19.90. Jadi siapa yang berminat untuk dapatkan album ni boleh hubungi pihak ni lah, admin, insyaAllah. Dia ada 3 CD. Siapa nak beli package combo 3 in 1 berharga RM20. Beli RM10 1 CD, RM20 3 CD. 3 CD tu lain-lain. Cuma saya tak sempat nak tunjuk. Ustaz. Aman. Tengok Ustaz, dalam bonet tu ada CD mana? CD album yang mana? Yang biru ke yang merah? Sahaja. Okey, cepat. Okey, sekali lagi siapa yang berminat untuk dapatkan CD ni berharga RM10. Cuma sebab promosi, siapa yang dapatkan 3 keping, dia ada 3 CD lain-lain, berharga RM20. Pack combo. Satu tu RM5, satu tu RM7. 10, 7, RM5. 3, RM20. 10, 7 dan RM5. 2 CD zikir, 1 CD nasyid. Koleksi album saya selama ni. Okay, ni adalah antara siapa yang berminat boleh ini antara album yang kedua. Ada satu lagi yang tak sempat saya tunjuk. Jadi semua ada 3 CD. Semua 3-3 ni diterbitkan oleh Intim Records. Terima kasih. Jadi siapa yang berminat nak beli satu ni saja RM10, yang ni RM5. Ada satu lagi tu RM7. Kalau 3, kalau beli 3 sekali pack combo bersamaan dengan RM20 sahaja. Harga asal sekeping RM19.90, tapi istimewa kasih sayang PKPP 3 CD berharga RM20 sahaja. Boleh pasang dalam kereta, boleh dengarkan zikir-zikir yang biasa ada di Astro Oasis dan juga di Ibadah Hijrah dan juga di semua YouTube lah. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekadar itu yang dapat dikongsikan. Terima kasih. Boleh Sallallahu Alaihi Muhammad boleh hubungi pihak admin dan juga boleh direct dengan saya juga page Ustaz Manis PM untuk booking CD dan sebagainya, insyaAllah. Dan untuk
sekadar itu yang dapat dikongsikan. Terima kasih. Saya minta maaf anda kata ada kata-kata kekurangan di mana-mana. Dosa-dosa saya mungkin menyebabkan ada yang terguris rasa terhiris perasaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampun dosa saya insyaAllah. Maka malam ni, mudah-mudahan malam ni adalah malam syurga untuk kita. Bila kita tidur dan diulit oleh malaikat Lailah Sa'idah, maka pastikan malam ni kita berwuduk, kita istighfar dulu, habiskan dengan ayatul kursi, baca qul huwallah 3 kali, niat untuk maafkan semua orang, dan andainya ada kebaikan kita pahala pada sepanjang hari ni, ya Allah, aku hadiahkan kepada semua orang yang pernah aku kenal, jauh dan dekat. Mudah-mudahan kebaikan itu akan terpantul kepada kita. Salam hijrah, salam awal Muharram, salam Zulhijjah, salam pengorbanan penuh cinta, salam manis mengiringi perjalanan indah malam hari. Assalamualaikum. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Okey, terima kasih. Kembali ke angka 10 untuk kepada juruhebah yang bertugas.